Tuan-puan dimati Allah sekalian, musuh utama kita syaitan. Musuh utama kita tahu syaitan. Bukanlah orang yang menyakiti kita itu musuh kita sebenarnya. Bukanlah orang yang mengecewakan kita itu musuh kita. Bukanlah orang yang dengki, orang yang iri hati, orang yang buat fitnah, orang yang kecam, orang yang keji dan sebagainya, itu musuh kita, sahabat-sahabat. Musuh kita yang hakiki, yang sebenar adalah syaitan. Syaitan nak gelincirkan kita daripada jalan-jalan. Syaitan nak supaya kita berhenti melakukan dakwah. Kita berhenti melakukan amal soleh, berhenti melakukan kebaikan. Syaitan nak kita berhenti menjadi seorang wanita yang baik, lelaki yang baik, isteri yang baik, suami yang baik. Syaitan nak suruh kita berhenti jadi ibu bapa yang baik. Sebab itu syaitan menghembuskan api kemarahan dalam diri kita. Api kekecewaan dalam diri kita. Sampai kita dikawal. Kita menuruti hawa nafsu kita. Kita susah untuk memberi kemaafan. Kan? Kita mengungkit-ungkit dan sebagainya. Kita susah nak meleburkan ego dalam diri dan sebagainya. Kita susah, tuan-puan sekalian. Sebab itu musuh utama kita sebenarnya syaitan. Dan kerana kita kalah dengan bisikan syaitan, kita kalah dengan penguasaan syaitan terhadap diri kita, disebabkan kita tidak ada benteng yang kuat, kita tidak ada amal soleh yang sentiasa kita istiqamahkan, kita kurang beramal dan sebagainya. Kita selalu kalah dengan musuh ketat yang telah isytiharkan perang kepada umat manusia semenjak daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan walaupun syaitan ini daripada kalangan jin, daripada surah Al-Jin kita tahu Allah telah menceritakan bahawasanya jin ini ada di kalangan yang kafir, jin ini ada di kalangan yang mukmin, yang beriman, bahkan ada yang di kalangan yang soleh. Subhanallah, namun jin di kalangan yang kafir, yang telah kufur, itulah namanya syaitan, iblis, laknatullah. Jin ini telah pun melihat, Allah telah perlihatkan, dan mereka juga di antara penghuni syurga yang telah pernah berada di dalam syurga dan melihat syurga dan kenikmatannya. Syaitan dan iblis juga adalah makhluk yang telah melihat bagaimana azabnya neraka, hanya dan busuknya neraka. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Allahu Akbar. Pun begitu, kerana kesombongan iblis dan syaitan dan kebencian mereka kepada manusia, syaitan telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam buku Sahabat Dunia Akhirat tu, tuan-puan dimati Allah sekalian, ada dalam buku Sahabat Dunia Akhirat, tak apa. Yang mana Nabi SAW bersabda, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cari buku tu, saya tak jumpa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah berfirman, syaitan itu meminta suatu masa untuk ditangguhkan. Lalu Allah memperkenankan permohonan syaitan untuk diberi tangguh. Syaitan minta diberi tangguh apa? Nyawa dia, usia dia. Sebab itu dikatakan, kan, daripada riwayat-riwayat, syaitan juga melalui proses penuaan. Mereka juga menua. Kerana itu wajah mereka terlalu buruk, rupa mereka terlalu buruk. Kan? Dia punya kulit tu dah londeh sampai ke bawah dah. Mata pun dah terkeluar dah. Kan, semuanya. Umur syaitan dah beribu tahun. Mereka minta diberi tangguh. Mereka hidup tapi tidak mati. Mereka tua tapi tidak mati. Mereka diberi tangguh. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, tuan-puan sekalian, diberi tangguh. Mereka juga melalui proses penuaan. Kita tahu alam jin ini adalah satu alam yang ada sistem juga. Mereka ada teknologi dan kemajuan juga. Mereka ada sistem pemerintahan. Mereka juga ada undang-undang. Mereka juga berkeluarga dan mereka juga beranak pinak. Begitulah. Tapi di kalangan jin yang bernama syaitan dan iblis ini, tuan-puan dimati Allah sekalian, dia meminta diberi tangguh oleh Allah dan Allah memakbulkan. Itu ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ingatlah surah mana, ayat mana. Tapi sambungan firman Allah tersebut, subhanallah, tuan-puan sekalian, saya sebutkan tadi itu kan. Sebab itu ada orang yang diberikan hijabnya terbuka. Itu ujian sebenarnya ya, hijabnya terbuka, boleh melihat rupa sebenar syaitan.
Syaitan terlalulah buruk rupanya, kan, kerana semualah londeh, dah buruk mata, pipi tu dikatakan dah labuh sangat sebab tua, terlampau tua sampai ke bawah, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Lalu dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sekejap, saya cari buku Sahabat Dunia Akhirat tu sebab saya nak baca firman Allah. Okey, ni bukunya. Buku pertama saya, Ustazah Asma Harun. Kalau siapa-siapa yang tak pernah baca lagi dan belum memiliki, buku ni sentiasa ada stok. Kalau siapa yang nak beli, boleh pergi ke galeriueh.com ataupun kalau di Shopee, akaun rasmi kita Galeri UEH. Cari saja Galeri UEH. Buku ini buku pertama Sahabat Dunia Akhirat. Masya Allah, kerana saya nak bersahabat dengan anda. Kalau anda sudi jadi sahabat saya, terima saya seadanya. Sebab sahabat boleh tolong sahabat sampai masuk syurga. Ada hadis Nabi, tuan-puan sekalian, yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak, apabila ahli-ahli syurga telah pun masuk ke dalam syurga. Apabila ahli-ahli syurga telah pun masuk ke dalam syurga, lalu mereka meminta dengan Allah, mereka berkata kepada Allah. Apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga, mereka pun meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sesungguhnya mereka itu. Yang mana ahli syurga ni berkata kepada Allah, sesungguhnya mereka itu ya Allah. Mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Mereka itu sahabat-sahabatku, kawan-kawanku yang mana pernah bersolat denganku, puasa denganku, haji denganku. Bermaksud sahabat-sahabat yang diikat, yang dibina ikatan ukhuwah itu di atas jalan-jalan amal soleh, di atas jalan ibadah. Jadi tuan-puan sekalian, kita kan jumpa di alam maya di atas jalan majlis ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan esok kita boleh berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, itu sahabatku ya Allah. Tolong saya, kalau saya tidak ada di dalam syurga, tarik saya. Asma itu sahabatku ya Allah. Dia pernah menyampaikan ilmu ya Allah. Mungkin wallahu alam saya pun tidak tahu bagaimana kesudahan hidup saya. Dan kalian, kita semua ada aib. Kita semua ada dosa. Kita semua tidak ada kepastian adakah Allah mengampuni dosa, melainkan harapan sahaja. Mengharapkan Allah mengampuni kita, Allah mengasihani kita. Tetapi percayalah, sahabat boleh tarik sahabat. Sebab itu saya namakan buku ini Sahabat Dunia Akhirat. Lagi ramai sahabat dunia akhirat, lagi besar peluang kita untuk masuk syurga. Ramaikan sahabat dunia akhirat. Yang mana sahabat-sahabat yang kita ada di jalan-jalan dakwah, jalan ilmu, jalan-jalan amal soleh, jalan-jalan kebaikan. Kerana mereka boleh membantu kita untuk masuk syurga. Saya sambung hadis tu, ketika ahli syurga berkata kepada Allah, ya Allah, mereka itu sahabat-sahabatku. Solat bersama, puasa bersama, haji bersama. Subhanallah. Lalu Allah memerintahkan kepada ahli syurga yang merayu meminta itu, sekarang tariklah sahabat-sahabatmu itu. Tariklah sahabat-sahabatmu itu masuk ke dalam syurga. Allah mengizinkan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Masya Allah. Subhanallah. Allah mengizinkan supaya menarik. Lalu setelah ditarik, Allah bertanya lagi, adakah masih ada sahabat-sahabatmu di syurga? Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, sahabat-sahabat syurga ni, sahabat-sahabat dunia akhirat ni, dia selalu mengingatkan kita tentang akhirat, tentang dosa dan pahala. Selalu menginginkan kebaikan akhirat melebihi kebaikan dunia. Sebab itu sahabat dunia akhirat ini kadang-kadang dia menyentuh hati kita, kadang-kadang membuatkan hati kita sakit dengan tegurannya. Tapi jangan lepaskan, jangan tinggalkan. Kau nak mengajuk sekejap je sahabat-sahabat sekalian. Manakala sahabat dunia pula sangat menyeronokkan. Sahabat dunia selalu mengajak kita untuk memenuhi hawa nafsu. Sebab itu sahabat jalan-jalan itu ramai. Sahabat bersukan pun ramai. Kan, sahabat hiking pun ramai dan gembira, happy.
Sahabat-sahabat cycling pun ramai. Kan? Sahabat-sahabat shopping, sahabat-sahabat kawan shopping, kaki jalan, kaki makan, kaki ngumpat, macam-macam lah tuan-puan sekalian. Itu mudah kita dapat. Dan memang kalau kita ada kawan-kawan macam ni, hidup kita memang gembira dan happy. Tapi ada juga sahabat-sahabat kita yang asyik ajak ingatkan zikir, kan, kaki zikir, kaki majlis ilmu, tak habis-habis duk promote majlis ilmu. Lepas tu Al-Quran. Kadang-kadang kita merasakan sahabat begini agak boring, kan, sahabat begini tak ada cerita lain, bajet bagus dan sebagainya. Tapi tuan-puan sekalian, itu antara tanda-tanda Allah menyayangi kita, tanda-tanda Allah mencintai kita. Allah hadirkan mereka yang sudi nak bersahabat dengan kita walaupun kita tidak tunjuk sangat yang kita ini sayang dia. Sahabat-sahabat semua, saya walaupun ada yang jumpa kata ustazah guru saya kata anggap saya sahabat. Kalau guru mungkin ada gap dan saya tidak layak pun digelar sebagai guru. Dengan jadi sahabat kita jadi rapat. Yang tua dan muda bila jadi sahabat boleh saling menegur. Ibu dan anak bila jadi sahabat boleh saling menegur. Anak pun boleh tegur ibu dan ayah. Subhanallah, bila guru dengan murid jadi sahabat boleh saling menegur. Masya Allah, sebab guru juga banyak buat salah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, boleh tak tuliskan nama siapa sahabat dunia akhirat anda? Dan jika sudi, masukkanlah nama saya sekali. Mudah-mudahan yang kita tulis tu, nama yang kita tulis itu, malaikat menjadi saksi. Masa tulis tu bayangkan wajah sahabat kita tu. Dan siapa yang menjadikan suami dia sahabat boleh tulis. Siapa yang kata ustazah sahabat saya dunia akhirat suami saya. Sahabat saya dunia akhirat isteri saya sendiri. Sahabat saya dunia akhirat adalah anak-anak saya. Masya Allah. Masuk Raihana. Sahabat saya dunia akhirat sekian-sekian. Boleh tak tuliskan nama? Masya Allah. Bila kita jadi sahabat dunia akhirat, Masya Allah, dengan pasangan kita, kita boleh saling tegur menegur. Kita boleh saling ingat mengingat. Sebab ramai suami yang tak boleh letakkan diri dia sebagai kawan dan sahabat dengan ego dan sebagainya. Kan, Masya Allah.